Assalamualaikum dan hai semua. Kami daripada Kumpulan 2 ingin membentangkan projek pembangunan dan perniagaan produk kami iaitu roti sausage. Berikut merupakan ahli Kumpulan 2 yang terdiri daripada 7 orang ahli. Saya akan menerangkan tentang maklumat produk. Produk yang kami pilih iaitu roti sausage yang diberi nama roti sausage sedap. Terdapat 4 bahan utama bagi menghasilkan produk roti sausage sedap ini iaitu yang pertama roti sausage, yang kedua sausage, yang ketiga sos cili dan yang keempat sos cheese. Saiz bagi roti sausage sedap ini berukuran dalam 20 cm iaitu sama dengan 8 inci. Roti sausage sedap ini berharga RM2.5. Ia sesuai dimakan pada waktu sarapan ataupun makan petang dan waktu malam. Pertama, pastikan roti sausage telah dibelah di tengah. Seterusnya, masukkan sausage yang telah digoreng. Kemudian, letakkan sos cili, diikuti dengan sos cheese. Akhirnya, sedia untuk dibungkus. Dan siap! Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan topik strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran, saya akan menerangkan 3 isi. Yang pertama berkaitan dengan matlamat jangka pendek, yang kedua berkaitan dengan memahami pelanggan, dan yang ketiga adalah kekuatan perniagaan. Untuk matlamat jangka pendek, kami telah merancang untuk meningkatkan jumlah penjualan roti mengikut hari ataupun minggu. Okey, dalam tempoh yang pertama, iaitu minggu pertama, kami telah membuka order sebanyak 10 roti sausage sahaja. Untuk tempoh yang seterusnya, kami membuka dengan meningkatkan lagi jumlah penjualan iaitu sebanyak 20 roti sausage. Dan kini, iaitu minggu ketiga, kami telah meningkatkan penjualan roti sausage sebanyak 40 roti sausage. Seterusnya adalah kami juga merancang untuk mengelakkan mengurangkan pembaziran. Seperti kita sedia maklum, jangka masa untuk roti sausage bertahan adalah selama seminggu. Oleh disebabkan itu, kami telah merancang untuk membeli stok roti mengikut permintaan daripada pelanggan. Hal ini disebabkan untuk mengurangkan pembelian stok yang berlebihan. Yang kedua adalah dengan memahami pelanggan. Okey, dalam hal ini, kami telah menetapkan harga satu roti sausage sebanyak RM2.50. Namun pada awalnya kami telah menetapkan sebanyak RM3. Akan tetapi sasaran utama kami adalah daripada pelajar UPSI. Jika kami meletakkan harga yang lebih tinggi, berkemungkinan permintaan daripada pelajar UPSI akan berkurangan. Dan produk penjualan roti sausage ini juga tidak akan mencapai KPI yang kami targetlah. Yang kedua adalah kami menjual ataupun melakukan COD pada waktu pagi dan petang. Kenapa? Kerana pada waktu pagi, kebanyakan pelajar UPSI, mereka mahu jadikan roti sausage ini sebagai sarapan untuk dibawa ke dalam kelas. Dan yang kedua adalah pada waktu petang. Kenapa waktu petang? Sebab pelajar UPSI mahu jadikan roti sausage ini sebagai kudapan ataupun snacking pada waktu petang. Dan yang ketiga adalah kekuatan perniagaan. Dalam kekuatan perniagaan ini, kami telah menyediakan produk yang berkualiti. Okey, dalam produk kami menggunakan sausage, roti dan sos. Okey, untuk sausage yang kami gunakan bukanlah brand yang popular, akan tetapi tekstur dan rasa dia sangat sedap dan dipercayai halal. Yang kedua adalah roti. Roti yang kami gunakan adalah sangat lembut, walaupun telah disimpan lama. Tetapi tekstur dia ketika kita makan sangat lembut dan tidak keras. Dan yang ketiga adalah yang ini paling istimewa. Kebiasaannya kita lihat apabila orang menjual roti sausage, mereka akan menggunakan sos cili dengan sos mayonis, betul tak? Akan tetapi dalam produk kami membuat perbezaan iaitu dengan menggandingkan sos cili dengan sos cheese. Okey, untuk sos cheese yang kami gunakan bukan sos cheese yang sembarangan yang ada di pasaran, akan tetapi sos cheese nachos. Sos cheese nachos ni sangat sedap. Selain menyediakan produk yang berkualiti, kekuatan perniagaan dalam kumpulan kami juga adalah menyediakan perkhidmatan pelayanan yang baik. Apa yang kami buat adalah kami melakukan sale dan penghantaran yang tepat pada masanya. Okay, sale yang kami lakukan adalah dengan memberikan diskaun sebanyak 50 sen
Kenapa? Pada awalnya kami menetapkan harga untuk satu roti sausage sebanyak RM3. Tetapi diskaun sebanyak 50%, justru harga bagi satu roti sausage adalah sebanyak RM2.50. Dan impak yang kami terima adalah kebanyakan pelanggan melakukan repeat order disebabkan servis yang baik dan produk yang berkualiti. Terima kasih. Bagi kaedah pemasaran pula, kumpulan kami memilih 3 kaedah pemasaran iaitu harga, produk dan juga promosi. Dari aspek harga, kumpulan kami menetapkan harga pada kadar yang minimum iaitu serendah RM2.50 bagi memastikan harga tersebut adalah berpatutan bagi pelajar. Memandangkan pengguna sasaran kami adalah tertumpu kepada pelajar di UPSI. Namun demikian, penetapan harga yang dibuat juga menitik beratkan kos-kos pengeluaran yang terlibat bagi mencapai keuntungan yang telah disasarkan. Dari aspek produk pula, kumpulan kami memastikan produk yang kami pasarkan mampu menarik minat pelanggan dengan memastikan roti sausage yang kami sediakan dapat menarik perhatian pelanggan dengan menawarkan 2 sos yang berlainan iaitu sos cili dan sos keju. Selain itu, kami juga menyediakan pembungkusan yang memudahkan pelanggan untuk membawanya. Bagi aspek yang terakhir ialah promosi, yang mana kami menggunakan pendekatan menggunakan platform media sosial seperti WhatsApp dan juga Telegram untuk mempromosikan roti sausage kami. Kerana kami sedar bahawa penggunaan media sosial dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi adalah sangat tinggi. Dan kerana itu, kami menggunakan media ini untuk mempromosikan roti sausage kami. Baiklah, saya teruskan pembentangan ini dengan menerangkan tentang Unique Selling Point atau lebih dikenali sebagai USP. Aspek pertama bagi USP ialah appearance. Aspek appearance merangkumi saiz roti sausage dan juga cara hidangan. Saiz roti sausage yang disediakan adalah bersesuaian dengan kehendak pelanggan. Oleh kerana menu ini hanyalah menu sampingan, jadi peniaga hanya menyediakan roti sausage dalam saiz yang sederhana. Ini membolehkan pelanggan membeli roti sausage ini dengan harga yang rendah, namun dapat memenuhi citarasa mereka. Saiz sausage yang digunakan juga adalah bersesuaian dengan saiz roti di mana kewujudan rasa sausage tersebut adalah seiring dengan kewujudan rasa roti tersebut. Dari segi cara hidangan pula, cara hidangan yang mesra pelanggan adalah dititik beratkan kerana pembungkusan yang baik dapat menarik perhatian bakal pelanggan. Kami telah memilih untuk menggunakan pembalut kertas kerana ia membolehkan pembeli menikmati hidangan tanpa perlu memegang roti sausage tersebut secara terus. Hal ini membolehkan pelanggan menikmati roti sausage tersebut di mana-mana sahaja tanpa mengotorkan tangan. Seterusnya, kita beralih kepada aspek yang kedua iaitu kualiti. Kualiti adalah komitmen kepada standard tertinggi dalam setiap proses penghasilan roti sausage. Dari pemilihan barang mentah premium hingga kepada teknik pembuatan yang teliti, kami akan memastikan rasa yang konsisten dan kepuasan pelanggan setiap kali mereka membeli produk kami. Penjagaan kualiti bukan hanya sebagai janji, tetapi sebagai inti identiti produk ini. Kami telah menggunakan bahan yang berkualiti untuk memastikan pelanggan mendapatkan rasa yang maksimum. Pemilihan bahan mentah untuk penghasilan roti sausage adalah sangat sukar oleh kerana peniaga menginginkan bahan mentah dengan harga yang rendah tetapi masih lagi mengekalkan rasa yang lazat dan enak. Peniaga juga telah memastikan bahawa tiada bahan tambahan yang berbahaya dalam setiap bahan mentah yang digunakan. Hal ini kerana peniaga ingin menjaga keselamatan dan kesihatan para pelanggan. Keutamaan pada kualiti ini memberikan kepercayaan kepada pelanggan, membezakan produk dari yang lain dan juga menyokong reputasi sebagai pilihan yang dapat diandalkan dan enak. Aspek USP yang seterusnya adalah taste. Peniaga menjanjikan rasa roti sausage yang eksklusif di samping menawarkan harga yang mampu milik. Hal ini kerana kami ingin memastikan produk ini mempunyai pelanggan yang setia. Oleh itu, kami sangat menitik beratkan tentang rasa dan kombinasi keseluruhan bahan yang digunakan untuk menghasilkan roti sausage dengan rasa yang unik dan premium. Selain itu, kami mendapati bahawa kombinasi sos yang sepadan iaitu sos cili dan sos cheese yang sedap menjadikan roti sausage kami berbeza daripada yang lain. Kuantiti sos yang diletakkan untuk setiap hidangan adalah bersesuaian dengan saiz roti dan sausage. Oleh itu, pelanggan dapat menikmati hidangan tersebut dengan rasa sos yang seimbang.
USP yang terakhir adalah local product. Penggunaan produk lokal dalam penjualan roti sosis adalah untuk menyokong ekonomi tempatan sambil menawarkan kesegaran dan kualiti terbaik kepada pelanggan. Dengan memanfaatkan bahan mentah tempatan, roti sosis tidak hanya memperkukuh hubungan komuniti tetapi juga mengekalkan standard kebersihan dan rasa yang unik. Penggunaan produk lokal dapat membuktikan kepada pelanggan bahawa produk lokal juga mampu memberikan kualiti yang tinggi setaraf dengan produk-produk import. Ini menjadikan produk kami lebih daripada sekadar hidangan yang memuaskan tetapi juga menyumbang kepada pembangunan ekonomi setempat. Analisis SWOT pertama merujuk kepada strength iaitu kekuatan. Antara kekuatan daripada penjualan roti sosis kami adalah popular. Roti sosis adalah makanan yang telah dikenal luas oleh pelbagai peringkat umur. Kekuatan yang kedua adalah harga berpatutan. Hal ini kerana harga bahan mentah yang rendah membolehkan kami menjual roti sosis pada harga RM2.50 sahaja. Kekuatan yang terakhir adalah penyediaan produk cekap dan bersih. Umum mengetahui bahawa penyediaan roti sosis sangat mudah. Disebabkan roti sosis ini disediakan sendiri oleh kami, kebersihan sewaktu menyediakannya menjadi keutamaan kami. Analisis SWOT yang kedua pula merujuk kepada weakness iaitu kelemahan. Terdapat beberapa kelemahan yang telah dikenal pasti sewaktu penjualan roti sosis. Kelemahan yang pertama adalah bungkusan kurang kemas. Hal ini kerana kami mengalami kesukaran sewaktu membungkus roti kerana tiada kemahiran menggunakan kertas wrap dan perlu mengambil masa yang sedikit untuk memastikan ia kemas. Kelemahan yang seterusnya adalah stok sukar didapati. Hal ini dikatakan demikian kerana stok roti yang sesuai hanya ada di sebuah pasaraya berdekatan dalam kuantiti yang sikit. Oleh hal demikian, kami terpaksa membeli roti jenama lain bagi menyelesaikan tempahan pelanggan. Kelemahan yang terakhir adalah pengangkutan terhad. Disebabkan hanya seorang ahli dalam kumpulan kami yang mempunyai kereta, lokasi pelanggan sangat dititik beratkan kerana ahli lain akan menghadapi kesukaran sewaktu penghantaran produk pada pelanggan. Analisis SWOT yang ketiga ialah opportunities iaitu peluang. Terdapat beberapa peluang yang boleh diterokai dalam penjualan roti sausage ini. Antaranya ialah memperluaskan dan membuat inovasi menu roti sausage iaitu dengan cara menambah variasi roti atau sausage yang baharu yang menarik perhatian pelanggan dengan cara menggunakan bahan tambahan yang berbeza atau menawarkan roti sausage dalam pelbagai perisai yang luas. Sebagai contoh, menggunakan sausage yang berperisai seperti sausage cheese, sausage ayam pedas, sausage lada hitam atau menggunakan roti yang diperbuat daripada bahan alternatif seperti roti gandum atau roti yang berwarna. Selain itu, membuat inovasi roti sausage seperti meletakkan bahan-bahan yang berkhasiat seperti salad atau tomato. Peluang yang kedua yang dapat dilakukan ialah perluasan perniagaan dan pemasaran, iaitu peluang untuk mengembangkan perniagaan dengan membuka cawangan atau kedai yang mengkhususkan penjualan roti sausage di lokasi strategik pemasaran yang lebih agresif bagi menjangkau haliah dan perhatian yang lebih luas terhadap roti sausage. Akhir sekali, membuat peluang tawaran atau pakej istimewa seperti pakej penjimatan atau promosi menarik bagi menarik pelanggan baharu atau menarik minat pelanggan sedia ada. Sebagai contoh, pakej kombinasi menu iaitu makanan dan minuman, promosi pembelian tetap, pakej sarapan atau promosi hari istimewa. Analisis SWOT yang terakhir ialah threats ataupun ancaman. Terdapat beberapa ancaman yang dapat mempengaruhi penjualan roti sausage. Antaranya ialah persaingan seperti persaingan daripada kedai makanan segera yang telah lama ditubuhkan yang menawarkan menu atau alternatif yang serupa yang lebih menarik kepada pengguna seperti kedai-kedai roti yang menjual berbagai variasi roti sausage. Ancaman yang kedua yang boleh menjejaskan penjualan roti sausage ialah ketersediaan bahan mentah. Gangguan bekalan bahan mentah atau kenaikan harga bahan mentah yang boleh menjejaskan kos pengeluaran, terutamanya sausage atau roti, yang boleh mengganggu konsistensi pengeluaran dan meningkatkan kos pengeluaran. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih.